Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，谢谢你，Terima kasih untuk setiap pengorbananmu, 我们感谢你对我们的牺牲， untuk setiap darahmu yang tercurah di kayu salib, 你的宝血流出在十字架上， yang menebus setiap dosa kami, 为了救赎我们一切的罪孽过犯， memberikan kami hidup yang baru, 赐给我们新的生命， hidup yang luar biasa, 是非凡的生命。 hanya dalam namamu Tuhan. 唯独在你的名，我们活着， Terima kasih, 我们献上感恩。 terima kasih Tuhan. Kami 主啊， mau 谢谢 kami 你， Tuhan malam ini Tuhan, 主啊，带领我们要开始今天晚上的课程， pimpin kami semua Tuhan, 求你引导我们每一个人， pimpin kami semua yang terlibat, 带领我们每一个人服侍的，还有参加的， urapi setiap yang mendengarkan Tuhan, 求你恩告每一个聆听的， biar baik sama-sama yang terlibat dan yang mendengarkan semua masing-masing bagian mendapatkan bagian daripadamu 啊 Tuhan. 好让所分享的、所听的每一个人都是领受从你而来的福分。 Terpujilah namamu Tuhan Yesus. 主耶稣，我们称颂你的名， Kami mau mulai kelas kami Tuhan malam ini Tuhan, 我们要开始今天晚上的课， hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 唯有奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Shalom semuanya. 大家平安， Selamat malam. 晚上好。 Kita ketemu lagi hari ini. 哇，我们今天晚上再次一起聚集在这里。 Saya percaya semuanya masih semangat ya. Setiap Rabu kita dalam kelas hari Rabu kita belajar sesuatu. 我们相信每个人都是还是有保守那个保持那个热情，一起的继续的学习。 Siapa yang masih ingat beberapa minggu lalu kita belajar tentang apa? 还记得吗？我们上个礼拜几个礼拜我们学习关于什么呢？ Kita 2 minggu belajar tentang topik yang sama. 2个礼拜之前，有2个礼拜前我们都是学习一样的主题， Yaitu stres, cara mengatasi kesetresan kita. 就是有跟压力有关的。 Minggu kemarin kita ada tes tentang bagaimana tingkat kesetresan kita. 然后上个礼拜我们是有一个检测吧，关于我们的压力，每个人的压力是到什么程度？ Siapa yang mendapatkan hasil stresnya rendah? Angkat tangan. 我想看到在这里谁的那个检测是最低的，压力最低的，可以挥挥手。 Saya percaya semua puji Tuhan tidak ada yang stres ya di sini ya. Amin. 我相信在这里不是很严重的压力，阿门。 Tapi ingat, walaupun kita tidak stres, 但是要记得哦，虽然我们不是很严重的压力到忧郁的那种程度， kita bisa memperhatikan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman kita. 但是因为我们已经学习了，我们也可以去关怀，去注意到我们周围的人、我们的家人、我们的朋友。 Kita gunakan apa yang kita pelajari minggu kemarin, kita bantu mereka, kita doakan mereka. Amin. 我们可以用我们所学习的，上个礼拜我们所学习的来帮助他们。阿门，阿门。 Amin. Baiklah, sebelum kita mulai topik kita, mari kita angkat satu pujian kita undang kuasa roh. Jadi turun mengurapi kita semua. Amin. 好，首先我们要先敬拜，然后我们再开始上课。我们要请神的恩膏，高抹我们每个人。 Amin. Amen。 Kita akan bahas topik yang baru hari ini. 今天我们有新的主题，我们要学习。 Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan malam ini sama-sama. 那么现在我们要先安静下来，坐在主的脚
Kita mau mendengar suara Tuhan malam ini, amin. 我们要亲近神，Amen。 Amin. Amen。 那耶谢主，稣的脚前，全被屈膝敬拜，瞻仰主的容颜。在耶稣的脚前，安静留心聆听，等候主的指引。在耶稣的脚前，全被屈膝敬拜，瞻仰主的容颜。在耶稣的脚前，安静留心聆听，等候主的指引。在耶稣的脚前，放下一切挂虑，完全相信，完全交托。在耶稣的脚前，献上一切所有，毫无保留，我敬拜你。Kita serahkan semua beban hidup kita, masalah kita, setiap amarah kita, kita semua serahkan ke bawah kaki Yesus. 我们把一切我们的情绪、我们的感觉、重担交在耶稣脚下。 Amin, amin, amin. Amen。 在耶稣的脚前，放下一切挂虑，完全相信，完全交托。在耶稣的脚前，献上一切所有，毫无保留，我敬拜你。在耶稣的脚前，放下一切挂虑，完全相信，完全交托。在耶稣的脚前，献上一切所有，毫无保留，我敬拜你。在耶稣的脚前，献上一切所有，毫无保留，我敬拜你。哈利路亚，哈利路亚，Tuhan。 哈利路亚，我们的主，我们赞美你。 Kami serahkan semua setiap amarah dan kekhawatiran ke Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. 所以我们要把我们的所有的怒气、我们的情绪交在你的恩手中。 Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, 因为我们知道，奉靠你的名， kami siap untuk mendengarkan setiap ajaran-Mu. 你会带领我们，而我们预备好了，要聆听你的教导。 Puji Tuhan. 阿门，感谢主。 Baiklah, untuk sesi berikutnya saya serahkan kepada Saudara Timo. 接下来，我们把时间交给我们的弟兄蒂莫，请 Shalom semua. 大家平安。 Puji Tuhan, hari ini kita kembali pada kelas lagi, kita mau sama-sama belajar, amin. 感谢主，今天晚上我们再次继续在这里，我们要上课，阿门。 Tadi Kak Langsung sudah infokan, kita beberapa minggu ini kita sudah banyak belajar tentang jiwa kita, kesehatan jiwa. Minggu lalu kita belajar tentang stres. 阿生刚才已经说了，我们已经好几个礼拜前已经学习关于魂的部分，就是大主题关于压力。 Nah, sekarang kita juga mau belajar di minggu ini hal yang sama pentingnya untuk kesehatan jiwa kita. 那么今天我们也要学习关于
一件事，对我们的魂的健康也是很重要的。Saya percaya kita semua pasti, semua orang itu pasti melakukan ini. Tidak ada yang tidak pernah. Kalau sampai ada yang nggak pernah itu hebat sekali. 而且我接下来想要说的这个，我相信每个人都会做的。我不相信如果一个人他不会做这样的，那是很了不起的非凡的人。Yaitu apa? Yaitu marah. 是什么事情呢？我们会做的呢？就是生气。Ya, marah. Sekarang saya mau lihat coba jujur, siapa yang tidak pernah marah? Boleh angkat tangannya. Kita mau lihat siapa yang nggak pernah marah. Ada nggak? 好，有没有人从来不会生气的？ Yang nggak pernah marah loh ya, bukan yang pernah marah, tapi yang tidak pernah marah, angkat tangannya saya mau lihat. 可以举手，如果你从来不会生气的。 Oh, ada satu. 真的吗？ Oke. Artinya ada satu orang, sisanya semuanya pernah marah ya. Termasuk saya juga pernah marah. Gembala kita Pak Jahan juga pernah marah ya. Setuju, amin? OK， 所以在这里只有一个人从来都不会生气发脾气的，那剩下的其他人都是有生气过，包括你我还有我们牧师也是一样。 Kalau ada yang nggak pernah marah, saya mau belajar dari dia. 如果从来不会发脾气、生气的、有怒气的，我想要学习哦，真的。 Tapi kita mau melihat lebih jauh lagi, apakah benar kita semua ada orang yang nggak bisa marah? 但是我们接下来要看是否是有人真正没有发过脾气，或者是有怒气的。 Oke. Nah, kemarahan itu sebenarnya apakah wajar, apakah boleh, apakah salah menurut Alkitab? 那么生气是在圣经里面是否是禁止的呢？ Marah itu sebenarnya sebuah emosi yang wajar yang dimiliki oleh semua orang. 生气是人的正常情绪之一的。 Kemarahan itu setiap kita punya dan kita diciptakan oleh Tuhan. Itu punya emosi ini, marah. Kita bisa marah. 那么神创造人类本来是有很多种的情绪，包括这个生气。 Bahkan Tuhan Yesus saja pernah marah. 甚至主耶稣自己也曾经发过脾气，曾经生气了哦。 Kalau kita nggak pernah marah, kita lebih hebat dari Tuhan Yesus. 如果我们没有怒气的话，我们比耶稣更了不起哦。 Nah, kita lihat ada dua macam dari kemarahan. 好，我们看到在这里有两种就是我们说有两种的生气。 Satu kemarahan yang membangun, yang kedua adalah kemarahan yang merusak. 一个是建造性的生气怒气，另外一个是破坏性的怒气。 Nah, kalau kita lihat kemarahan membangun itu seperti apa? Marah tapi bisa membangun kita, bisa membangun. Maksudnya bisa untuk sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Apakah mungkin? 我们看怎么是说一个怒气是有建造性的呢？ Kemarahan kalau itu dikarenakan oleh kebenaran, sesuatu yang benar, kita marah, itu bisa menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang membangun kita. 这个意思是这样，一个我们生气是因为一个真理的可以建造我们，或者是我们别人呢、这个是我们可以说一个建造性的生气或者是怒气。 Tadi contoh Tuhan Yesus pernah marah pada saat di Alkitab waktu kita baca bait suci sedang isinya adalah orang-orang menjual belikan barang-barang di bait suci. Tuhan Yesus marah. 在圣经里面是有几例子，就是主耶稣当他在那个
搬桌子在那个圣殿，因为在圣殿他们做买卖。 Jadi Tuhan saat itu marah dan dia membalikkan meja penukaran uang, menghancurkan yang jual merpati dan lain-lain. Tuhan Yesus marah saat itu. 主耶稣那时候是他很生气，是到他翻那些桌子呢，就是交换银币的，还有卖鸽子啊等等。 Dan Allah Bapa aja digambarkan Tuhan di Perjanjian Lama itu juga bisa marah saat bangsa Israel tidak mengikuti firman-Nya dengan baik. 在旧约我们看到我们的天父也会生气的，当他的选民不听话的，不顺从他的话。 Jadi ada sebuah kebenaran yang dilanggar, makanya Tuhan marah. 因为有真理被冒犯了，所以神就是愤怒了。 Kedua adalah kemarahan yang merusak. 好，另外一个就是破坏性的怒气。 Kenapa kemarahan itu bisa merusak? Karena bagaimana cara kita melampiaskan kemarahan itu yang merusak kita. 怎么会这样说呢？因为这个怒气当发作的，会变成一种可以破坏的。 Ada orang yang karena dia tidak bisa menahan emosinya, akhirnya dia merusak-rusakin barang, atau dia marah sampai akhirnya dia serangan jantung, bisa aja. Jadi nggak bisa menahan emosi segitu rupanya. 有人因为他没有办法控制情绪的话，他就发脾气了，然后摔东西啦，就是破坏东西，或者是让自己的身体就变成生病的，这就是破坏性的怒气。 Ataupun karena dia marah, akhirnya persahabatannya rusak, rumah tangganya rusak. 或者是因为他常常生气的发脾气，变成他的家庭就破坏了他的人际关系不好。 Ini karena biasanya marahnya tidak terkontrol. 这是因为没有办法控制他的情绪，他的愤怒。 Kita lihat sebenarnya marah itu bisa membawa bahaya atau tidak. 好，我们要看这个怒气呢是不是很危险？ Menurut survei, menurut penelitian Harvard Medical School, meriset 1.623 orang. 好，在那个哈佛医学院，他们是做那个研究，对1623个人研究。 Kemarahan itu meningkatkan resiko serangan jantung dibandingkan orang yang bisa mengendalikan amarah. 那么他们研究的结果呢，就是爱愤怒比会控制情绪的人，他的心脏病突发作的比率是双倍的。 Jadi kita lihat marah itu lebih banyak merusak. Dia bisa menyebabkan penyakit. 那我们看到在这里，当我们生气的话，有可能就是可以对造成的伤害在我们自己，还有伤害给别人。 Marah kalau tidak dikendalikan, bahkan sampai parah-parahnya, itu bisa menyebabkan akhirnya apa? Depresi, atau menghancurkan barang orang, ataupun menghilangkan nyawa orang. 那么如果一个人他没有办法控制他的情绪呢，他会变成压力啊，甚至他也可以就是破坏自己或者别人的东西，或者是别人的生命。 Jadi saya lihat saya nggak suka nonton berita, apalagi berita-berita di pagi hari. Itu biasanya banyak tentang berita pembunuhan.
早上的时候我很不喜欢就是看新闻，因为在电视他们播放的很多就是那些新闻关于就是谋杀的事情的新 Banyak 闻， berita kriminalitas ya. 就是很多就是恶劣的新闻。 Banyak ada saya ngelihat beberapa berita yang tentang orang membunuh, gampang sekali membunuh. Kenapa? Karena putus dengan pacarnya. Ada orang yang membunuh karena apa? Karena bertengkar dengan temannya. Segampang itu orang bisa membunuh. 我就因为曾经看这个新闻很多，就是为什么人会去杀别人，是谋杀呢？很简单的理由是因为跟他的男或者女朋友吵架啦，或者是跟好朋友吵架啦，就很小小的一个理由，就怎么容易就是谋杀了。 Bahkan ada yang ayah atau ibunya sendiri yang dibunuh, ayah kandungnya dibunuh. 甚至他的亲爹亲妈都会被杀，这样的这么简单的理由。 Terakhir saya baca ada anak yang bunuh ayahnya hanya karena masalah kecil, berantem soal apa ya, soal makanan atau apa, itu akhirnya dibunuh. Lucu begitu. 最近我有听一个新闻，就是一个儿童杀亲爹，是因为是原因是因为他们吵架关于食物。 Nah, kenapa hal itu bisa sampai terjadi? Segitu gampangnya orang marah dan bunuh orang. 为什么那么容易那么简单的理由是造成了一个谋杀的事情呢？ Sebelum saya lanjut, kita lihat beberapa ayat. 我还没有继续下去，我们要先看几个经文。 Dalam Pengkhotbah 7 ayat 9 dikatakan, 传道书第7章第9节说， Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. 你不要心里急躁恼怒，因为恼怒存在愚美人的怀中。 Jadi kita diajar untuk jangan menyimpan kemarahan. Kalau orang yang menyimpan kemarahan, orang itu bodoh artinya. 所以我们圣经已经教导我们不要制造恼怒，我们不要把那个恼怒存在我们里面，因为那种人就是愚昧人。 Berikutnya Efesus 4:26-27. 接下来以弗所书第4章26、27 Ini 节， ayat yang terkenal. 这是很熟悉的经文哦。 Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 那就是我们常常听的，生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。 Dalam Amsal 29 ayat 11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. 在箴言29章第11节，愚妄人怒气全发，智慧人人气含怒。 Jadi di Alkitab mengatakan bagaimana orang yang bisa mengendalikan kemarahan itu disebut bijak. Lebih baik kita di Efesus dikatakan padamkanlah amarahmu sebelum matahari itu terbenam. 我们看到可以控制情绪的人就是神他智慧的人，而且我们在以弗所已经看了，在这里说不可含怒到日落。 Jadi kita diajar untuk benar-benar bisa mengendalikan amarah kita. 所以圣经已经教导我们要控制我们的脾气，我们要控制我们的怒气。 Nah, orang yang marah itu biasanya ada polanya. 那么就是这个愤怒是有模式的。 Ada 3 macam pola orang marah. 这是有3种的模式。 Yang pertama adalah biasanya orang kalau marah itu meledak ke dalam. 第一就是爱愤怒的人，
他就是这样的，是说他常常是内在发怒。 Meledak ke dalam itu misalnya menyangkal dirinya, bilang, enggak kok, saya nggak marah kok, enggak kok. 真这个内在发怒是什么呢？第一，这样的人他虽然是生气，他常常都是拒绝面对。如果问他，他说没有没有。 Atau karena misalnya dia marah, dia bilang, enggak, saya nggak marah sama dia, saya cuma marah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya menyalahkan diri karena kesalahan orang lain. 或者是他可以说，我没有生气了，我没有对他生气了，我就是我觉得是我的错了然后就是压抑在里面那个感觉。 Atau kita menekan, kita memendam perasaan marah kita, kita menganggap kita orang yang sabar. Udah deh, sudahlah, biarin aja lah, sudahlah, biarin aja lah, kayak gitu. 好像是在劝自己说好吧，算了吧，算了吧。但是那个气已经压抑在里面。 Kelihatannya baik, tapi belum tentu kemarahannya itu dikendalikan, tapi dipendam. 听来是好像好的，但是事实上他把那个怒气压抑。 Akhirnya pelampiasannya apa? Dia misalnya pelampiasannya minum atau ngerokok atau dia makan yang banyak atau jalan-jalan shopping ataupun nonton TV. 结果呢，他怎么发泄呢？就是做一些对自己是有损伤的行为，比如说是过度的吃，或者是吸烟呐，喝酒等等。 Ketiga adalah orang dia yang meledak ke dalam itu dia berusaha untuk melupakan. 第三种内在的愤怒就是他把自己就是自己让自己被催眠，忘掉那个愤怒。 Menganggap itu nggak ada. 好像是那个没有啦，好像是这没有，就是忘掉它。 Nah, dalam meledak keluar yang diekspres. 第二种的这个模式呢，就是外在的愤怒。 Meledak keluar itu kelihatan, semua orang kelihatan. 这个是每个人都会看得到。 Tampaknya sinyal Timo sedang terganggu ya. Nah, udah Timo udah balik lagi ya. Halo? Ya? Oke. Tadi sampai di mana? Oke, kemarahan di luar. Kemarahan keluar ya. Kemarahan keluar itu kelihatan oleh semua orang. Jadi dia bisa melempar barang, memukul orang, dia pukul dinding, pukul meja. Teriak-teriak. 这个外在的愤怒，它的模式就是怎么样呢？我们都会看得到，然后他就是可以就是敲打的东西，或者是桌子，然后就吼叫啊，就是辱骂，或者是说脏话啦、咒诅啦，就是吼叫这样。 Seolah-olah lebih lega, tapi belum selesai kemarahannya. 好像是他把这个发泄他的怒气，但是事实上这个愤怒还没有取消啊。 Itu bisa kembali lagi setiap kali kalau ada yang sesuatu yang salah, dipicu kemarahannya, dia akan meledak lagi keluar. 有一天如果有好像是一样的事情发生，或者是碰到他的那个怒气点，他就会再爆炸。 Nah, pola marah yang ketiga adalah dengan cara dikelola dengan baik. 这第三种的模式就是好的管理。 Dikelola dengan baik artinya apa? Dia menyadari dia itu marah, saya marah, tapi dia bisa mengekspresikannya dengan cara yang benar. 说好的管理是什么呢？就是他
会感觉到生气的，但是他发泄出来的时候，他表达的是用正确的方法。Dia bisa mengerti dia sedang marah, dia mencari tahu akar masalahnya, kenapa dia marah, dan dia mengkonfrontasikannya dengan orang yang bikin marah dengan cara yang benar, misalnya bilang, saya sedang marah dengan kamu. 这样的人呢，他可以管理好是怎么样？他知道他生气，他去愿意面对，然后他比如说这样，他生气，他不高兴对一个某个人，他就是跟那个人去跟他讲，我对你有不高兴的，我生气。 Nah, jadi cara ini yang paling baik untuk kita bisa mengontrol kemarahan kita, mengendalikan kemarahan kita. 这种模式是很好的，因为这样的话，我们可以控制我们的情绪，我们可以管理我们的愤怒。 Tapi masalahnya tidak setiap kita itu mengerti cara mengelolanya dengan baik. 但是很多人是不懂如何去管理这个就是愤怒的。 Apalagi kita sebagai orang Asia ya, kita tidak diajarkan bagaimana cara untuk mengekspresikan emosi kita. 何况我们亚洲人，我们好像我没有接受过教育关于如何去控制我们的情绪，怎么样去正确的表达。 Kita berada di budaya menganggap orang yang di atas kita itu selalu benar. 我们的就是文化呢，就是权柄的总是是对的。 Orang tua kita ataupun guru kita atau pemimpin kita itu tidak bisa disalahkan, tidak bisa menerima pendapat kita. 就是权柄是我们的父母、我们的老师，还有就是长辈的，总是都是不一定，总是都是不能接受我们的意见。 Akhirnya setiap ada sesuatu yang salah, kita marah, tapi kita tidak bisa mengungkapkan, kita pendam sendiri, dan kita mengeluarkannya ke hal yang lain. 结果呢，如果有事情发生啊，错误的，我们是感到生气，但是我们没有办法表达出来。 Nah, jadi misalnya kalau kita mungkin tidak menjadi orang yang marah-marah keluar, kita marah ke dalam, sudah dibereskan, kita melepaskan kebencian, tapi kemarahan itu tidak diselesaikan, itu ada menimbulkan sisa-sisanya. 然后好像是我们已经解决了，事情已经过去了，我们已经好像是发泄了，但是基本上这个怒气呢没有完全的消失。 Hal ini, sisa-sisa kemarahan ini akan membuat kita ada bekas-bekasnya membentuk kepribadian kita. 这样的还没有完全的就是取消的这个怒气呢，早而早久都会影响到我们的品格。 Yang pertama, kita akan menjadi orang yang minder, kita menjadi harga diri kita rendah, kita merasa rendah diri. 然后它的现象是什么呢？第一是我们变成一种自卑的人。 Kedua, kita menjadi mudah tersinggung, senggol sedikit bacok. 然后我们变成很敏感的，容易感到被冒犯、生气。如果被碰到的，会就是反映出来是暴力的。 Orang ngomong sedikit, suaranya cuma tinggi dikit, kita merasa dia udah marahin kita, langsung tersinggung. 如果有听到人对我们讲话的，他的音度已经高过正常的，我们就觉得他才对我们生气，我们就也是自己是很气的。 Yang ketiga, kita sulit menyatakan emosi marah kita kepada orang yang punya otoritas, seperti kepada pemimpin atau orang tua. 第三是我们很难表达自己的情绪和对于我们的权柄哦，包括是比如说我们的父母或者是我们的领袖。 Jadi kalau ada sebuah situasi kita marah, kita nggak bisa menunjukkan kemarahan kita tidak bisa mengekspresikan bahwa kita tuh sedang marah.
就是说，当我们生气的对他们是有不高兴的气的，但是我们没有办法表达出来，我们是生气的。Keempat, kita menjadi orang yang gampang curigaan. Kita akan menjadi orang yang suka menebak-nebak pikiran orang lain. 第四，我们就是说怀疑，就是我们常常去猜别人的想法、别人的意见。Kita lihat orang yang kita nggak suka, orang itu nggak ngapa-ngapain, cuma duduk aja kita udah langsung berpikir jangan-jangan dia lagi mau jahatin gua nih. 我们看一个人，好像我们不太喜欢他的，他坐在那边安静下来，我们已经想，他在就是就是某事要害我了啦。Kayaknya dia ngelakuin ini sengaja bikin saya marah. 他的样子好像是故意惹我的生气。Lihat deh, dia lakuin ini buat maksudnya apa? Dia mau malu-maluin saya, dia sengaja ya. 他这样的样子是什么意思呢？好像是在惹我。Jadi ini adalah pikiran-pikiran orang yang mudah curiga, orang yang menebak-nebak, padahal nggak seperti itu. 这样就是容易怀疑的人，他是一直猜别人对他的动机，其实是也没有这样的事情。Terus yang kelima, mudah tidak puas dan terperosok dalam kompetisi yang nggak sehat. 第五呢，就是常常不足，还有容易掉在不健康的竞争比较。Kita melihat ada orang lain punya apa, kita langsung berkompetisi, langsung emang cuma dia yang bisa, saya juga bisa. 看有别人买新的东西，什么东西呢？我们就好像是觉得我也可以呀，我也可以买呀。Lihat ada orang yang punya mobil baru, saya juga bisa beli mobil baru. 看别人在买新车，我也可以买车啊。Lihat ada orang bisa masak, masakannya dibilang enak, saya bilang saya masaknya lebih enak lagi. Emang cuma dia bisa. 然后别人称赞一个人，他的他煮菜很好吃的，就直接想我也可以煮菜啊，我煮的比他更好吃。Nah, yang terakhir adalah mudah meledak saat ada peristiwa pencetus yang berat. 最后第六就是碰到他的情绪按钮就是很容易暴怒。Karena dia udah memendam kemarahannya, udah dipendam, tiba-tiba ada satu hal yang berat, tiba-tiba dia meledak seperti gunung Merapi. 因为他常常生气呢，常常就是感到愤怒，然后他一直压抑啦，就是累积这样，就有一天就是有一个很严重的事情，他无法控制了，就爆炸出来了。Tiba-tiba misalnya ada pasangannya selingkuh, dia langsung marah. Makanya tadi saya bilang yang pembunuhan tadi, yang anak sama orang tua, itu udah pasti si anaknya memendam kemarahan dari kecil. Tidak mungkin tiba-tiba dia bisa langsung berpikir bunuh bapaknya. 举个例子，就是当事情发生是他发现他的那个对象是有外遇的，他就马上很生气的大发脾气了。还有刚才我已经说在新闻的，因为小小的事情呢，孩子生气就杀了他的父亲。Di Alkitab ada contoh dua orang bersaudara, yaitu Kain dan Habel. 那在圣经里面的人物有圣经的故事是有两个人就是该隐和亚伯。Pembunuhan pertama yang dicatat dalam Alkitab. 这个是第一件谋杀的事情，在圣经里面记载。Oleh karena Kain ini, pada saat Kain dan Habel diminta Tuhan untuk memberikan persembahan, persembahannya Habel diterima Tuhan, persembahannya Kain tidak diterima oleh Tuhan. 这是理由是因为该隐的奉献神悦纳，但是亚伯的神不接纳的，然后就变成这样的事情。
Ya? Kebalik. Kain punya yang tidak diterima. 卡因的被拒绝，所以他对亚伯就谋杀，因为亚伯的奉献是上帝接纳。 Yes, betul. Nah, tapi ada masalahnya sudah memendam kebencian, iri hati, lama-lama akhirnya karena masalah tidak diterima ini, Habel dibunuh. 这个事情就他一直就是心里呢，一直存在心里，然后找了找就发生了什么事情，他是马上是设计了，然后就杀了他的兄弟。 Jadi kita melihat begitu menyeramkannya sebuah kemarahan, apalagi kalau kemarahan itu kita pendam dalam diri sendiri, tidak kelihatan. 所以我们看到这个很严重啊！如果我们把愤怒的存在我们里面啊，压抑在里面的内在这个是很危险。 Nah, malam ini kita mau belajar bagaimana caranya kita mengendalikannya. 所以今天晚上我们要学习怎么样来控制。 Saya serahkan kepada Ibu Debbie untuk selanjutnya. 接下来我交给珍杰来分享。感谢主，我们看迪莫他真的是一个情绪管理很好的人。 Puji Tuhan, kita lihat Timo, apa yang dari Timo kita boleh lihat dia orang yang sangat baik mengendalikan kemarahan, emosi. 我跟他相处这段时间呢，我会发现到说，他处理事情很冷静，然后也很有智慧。 Selama saya kenal dia, saya perhatikan dan saya dapati dia dalam mengurus segala hal itu selalu kalem dan dengan penuh hikmat. 情绪管理在一个团队里面是非常重要的。 Nah, mengatur, mengelola emosi di dalam satu komunitas itu amat sangat penting. 我们怎么样处理我们的怒气呢？ Nah, bagaimana kita membereskan amarah kita? 第一个，你必须要察觉到，你发脾气对你自己是有所亏损的。 Yang pertama adalah langkah pertama Anda harus sadari dulu bahwa kalau marah itu akan merugikan bagi diri kita. 你必须发现，它对你的人际关系是没有帮助的。 Anda harus sadari bahwa hal ini tuh tidak membantu di dalam pergaulan Anda. 如果你觉得发个脾气还好啊，那么你永远不可能改变。 Nah, kalau Anda bilang sah-sah aja marah, nah selamanya Anda tidak akan pernah berubah. 你必须要察觉到你的脾气，你爱生气，什么都要听你的，是没有人喜欢跟你一起同工的。 Nah, Anda harus menyadari bahwa ketika Anda marah, maka akan terjadi hal buruk dan banyak orang yang tidak akan mau bekerja sama dengan Anda kalau Anda seperti itu. 我跟你说，就算你有再多的恩赐，有再多的才干，但是很难发挥，为什么呢？ Nah, saya mau katakan, sekalipun Anda punya banyak karunia dan talenta, tapi akan sukar untuk dikembangkan. Kenapa? 因为没有人喜欢跟你一起同工。 Karena dengan apa yang terjadi sifat Anda tadi, itu membuat banyak orang tidak suka untuk jadi rekan pekerja Anda. 你日子久了，你就会怀疑哦，你就怀疑自己到底有没有这些恩赐的，你就会怀疑自己到底有没有这些才干呢？ Nah, dengan demikian lama-kelamaan Anda jadi curiga sama diri Anda sendiri. Sebenarnya saya punya nggak talenta itu? Sebenarnya saya gimana? Apakah saya mampu nggak seperti itu? Jadi meragukan ke diri. 接着你就慢慢的就没有自信心了。 Akhirnya berubah menjadi apa? Rendah diri. 所以我们必须要先有一个看见的眼。 Jadi langkah pertama kita harus punya mata yang dapat melihat atau menyadari.
你觉得这个事情成为一个你的问题，你才会去处理，因为生病的人才需要医生。 Anda harus lihat dulu bahwa ini adalah masalah bagi Anda, barulah Anda bisa punya niat untuk merubah atau memperbaikinya, karena orang sakit yang perlu dokter. 哎呀，如果你觉得我天生就是这样啦，然后我就是这么爱生气，怎么办呢？我就嘴巴就是这么臭，你们拿我怎么样呢？那么那是你自己许可的。 Nah, kalau misalnya Anda bilang saya dari sananya udah kayak begini, kok sifat saya memang begini bawaan lahir, dan memang mulut saya tuh jelek, jahat gitu loh. Ya seperti inilah. Nah, berarti ya itu sayang sekali. 其实哦，这也是你身边的人，或许是你父母错误的体贴。 Nah, ini juga kalau yang seperti ini, pemikirannya seperti ini juga adalah kesalahan akibat kemanjaan yang diberikan oleh mungkin orang tua atau orang-orang sekeliling Anda yang dekat dengan Anda. 所以啊，情绪管理不好的人是没有办法完成神在他生命当中的旨意的。 Jadi orang yang tidak dapat mengelola atau buruk dalam mengelola emosi, dia tidak dapat menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupnya. 我们爱生气、有怒气，其实最大的根源还是来自于我们原生的家庭。 Nah, kita suka marah-marah, kita punya amarah, itu sebenarnya akar dari hal ini adalah berasal dari rumah tangga atau keluarga kita. 如果我们从小在一个没有爱、没有安全感，我们的基本需要都没有被满足的状况下面，那么我们很容易就有怒气。 Nah, kalau misalnya pengalaman dalam keluarga kita itu kita tidak dipuaskan dalam kebutuhan kita akan kasih, kita tidak punya rasa aman. Nah, itu membuat kita itu akan timbul ada atau menyimpan amarah. 或者从小你会领受到一些错误的教导， Atau mungkin sejak kecil Anda mendapat didikan yang salah. 你常常在我们华人的家中会听到，男孩子你哭什么哭？男孩子就要坚强，你哭就是没出息。 Sering, terutama di dalam kalangan keluarga Tionghoa, itu sering kedengaran begini, anak laki, apain nangis? Nggak boleh nangis. Oh, anak laki kok nangis, dasar nggak berguna kalau kamu suka nangis. 你也会听到，姐姐你就是要让弟弟。 Juga sering dengar kan, namanya Cici, perempuan itu harus ngalah sama adik laki-laki. 妹妹，对不起，你就是要来帮助哥哥的。 Nah, kamu kan adik perempuan, Meme, bantu koko. 一些重男轻女的一些的错误的价值观。 Nah, ini pola pandangan yang berat ke anak cowok di dalam keluarga Tionghoa ini. 有些人哦，他会说一句话说“刀子口豆腐心”，就认为说，其实他的心很好的，他的就是那张嘴巴很臭啦。Ada yang bilang katanya hatinya lembut seperti tahu, tapi mulutnya tuh seperti pisau. Maksudnya tuh gini, dia sih emang mulutnya jahat, tapi hatinya baik. 其实你认为这是对的吗？ Apakah ini benar? 我告诉你，你心里面想什么，你嘴巴就出什么。 Saya mau katakan yang sesungguhnya benar adalah apa yang dipikirkan atau yang dalam hatimu itulah yang terlontar di mulut. 从小很多人给你的这些观念哦，你就会变成我们的个性，长大以后就变成我们的个性。 Nah, apa yang kita alami, apa yang kita dapat dari kecil ini akan pada saat kita tumbuh dewasa ini akan mempengaruhi pembentukan karakter kita. 还变成一个很坚固又不合神心意的一些的坚固的营垒。 Ini akan membuat kita jadi orang-orang yang keras gitu dan yang tidak berkenan. Kita membangun tembok benteng pertahanan kokoh yang tidak berkenan pada Tuhan. 要小心哦，你要看看有些人呢，他外表看起来很温和，表面不会发脾气。 Nah, kita juga harus perhatikan, awas-awas ada orang yang kita lihat di permukaannya kayaknya tuh tidak pernah tuh melampiaskan amarah.
但是我告诉你哦，他不会发脾气，并不代表他没有脾气。 Nah, tapi saya mau bilang, sekalipun dia mungkin tidak pernah melampiaskan amarah, tidak berarti dia tidak punya emosi atau tidak bertemperamen. 或者代表他不会生气。 Atau tidak berarti dia tidak pernah marah atau tidak bisa marah. 你是不是这样的人呢？ Apakah Anda orang seperti ini? 他把所有的气都往里面压，往里面存，告诉你很容易内伤的。 Emosinya dia tekan ke dalam, dia simpan terus-menerus. Saya kasih tahu, ini bisa bikin luka dalam. 如果你该说的没有正确的表达出来的时候，你一直收，我告诉你，有一天突然间爆炸出来，那是很可怕的。 Kalau Anda tidak bisa mengekspresikan dengan benar, lalu akhirnya dipendam di dalam, saya mau kasih tahu suatu saat itu akan meledak. 哦，你把这些气呀、然后还有一些自认为不公不义的事情啊，就变成一个苦毒了。 Nah, itu semua emosi ini Anda pendam, kemudian ini akan lama-kelamaan amarah ini akan berubah menjadi kepahitan. 这个毒啊，最后就毒死自己，也毒死别人。 Nah, racun ini pada akhirnya akan meracuni diri sendiri dan orang lain. 哦，我们已经了解到这些怒气带给我们身体上面各方面的疾病。 Nah, kita sudah lihat amarah ini akan membawa penyakit bagi kita dan orang lain. 我们要了解，我们要更多了解自己，为什么在这件事情上面我有这么大的反应？你必须自己要很清楚。 Gimana kita harus cek, kita harus tahu jelas ketika ada sesuatu yang terjadi, kenapa kok reaksi saya seperti ini? 你会发现有些人哦，自尊心很强，别人莫名其妙的一句话，他就触动他的怒气了。 Nah, ada orang-orang yang kayak gengsinya tinggi ya, hal-hal kecil aja itu bisa membuat emosinya bergejolak. 这个人哦，可能他是出自一个非常贫穷，或者是说一个贫困的家庭里面。 Nah, orang seperti ini mungkin latar belakangnya dia berasal dari keluarga kurang mampu. 他从小因为被别人轻看，被邻居啊还有亲戚朋友们轻看， Dan mungkin karena itu dia sejak kecil itu diremehkan baik sama saudara-saudara, famili ataupun tetangga. 他在一些瞧不起的眼神呢，还有一些不好的话语当中成长的。 Dan dia bertumbuh di dalam bertumbuh terus tidak di bawah pandangan mata dan kata-kata yang meremehkan, merendahkan. 我跟你讲，其实他的内心是极度的自卑的。 Saya mau kasih tahu sesungguhnya orang seperti ini dalam batinnya itu over rendah diri. 当人不接受他意见的时候，他害怕再度的受伤。 Nah, ketika orang tidak bisa terima akan pendapat dia, dia akan merasa takut luka lebih dalam lagi. 或许害怕说再度的被拒绝， Atau takut untuk ditolak lagi. 所以他先用怒气来，先用发脾气来压住对方。 Sehingga dia akan menekan lawan bicaranya atau orang yang lain dengan kata-kata atau kemarahannya dulu, emosinya. 尤其是一些弟兄哦，我跟你讲，他吵架吵不过姊妹的。 Terutama kaum pria ya, biasa kalau berantem pasti kalah sama perempuan. 说不过，干脆就用手打了。 Karena nggak bisa menang dengan mulut, akhirnya tangan yang jalan. 其实他是在掩饰他内心的不安。 Sebenarnya dia lagi mengekspresikan rasa tidak aman dalam batinnya. 而且在表示自己是很强大的。 Dan dia mau ekspresikan bahwa dia yang paling besar. 所以我跟你说，每一个怒气它的背后一定有一个根源。 Jadi saya mau kasih tahu bahwa setiap emosi marah ini ada akarnya. 我们必须要处理这个根源呢，把它连根拔起来，我们才能够真正的处理我们的怒气的情绪。 Nah, untuk membereskan emosi marah ini, kita harus cari akarnya, kemudian cabut akarnya sampai ke dalam-dalam.
我们必须要用一个正确的方式来表达我们的情绪。 Nah, untuk pengelolaannya kita harus mengekspresikan dengan cara yang benar akan emosi amarah kita ini. 你会发现呢，你每一次要生气的时候， Nah, coba kita perhatikan saat kita akan marah, merasa akan marah. 哇，你要发脾气的时候，你第一个你会觉得怎么样？ Waktu detik pertama ketika Anda timbul rasa marah, itu Anda akan gimana? 哇，你的心跳会加快，对不对？ Nah, kondisinya pasti jantung tuh berdebar-debar lebih kencang daripada normal kan? 然后你的脸有时候被涨得很红，耳朵也是觉得很热，全身都很热。 Nah, terus mukanya tuh kayaknya merah banget, merah padam, kupingnya panas, kayaknya seluruh badan tuh panas. 然后你的呼吸会很急促，然后肌肉就会紧张起来。 Lalu napas memburu dan otot-otot tuh kencang tegang semua. 这时候啊，你的血压一定升高。 Nah, waktu ini darah Anda tekanannya pasti tinggi banget. 那么你想想看，如果你的心脏、你的生命中枢，这时候要加重它多少的工作，多少的负担？ Nah, coba kalau saat ini jantung Anda, pusat dari penopang kehidupan Anda ini, kalau dia berdetak lebih dari normal, apa yang bakal terjadi? 过去我们一定听说过，谁谁谁，他跟他夫妻两个人吵架了，结果情绪太激动了，血压就飙高了。 Nah, kita lihat ada siapa-siapa gitu kabarnya ini berantem suami istri nih, gara-gara berantem nih akhirnya jadi stunning gitu. 如果他原来就有血液方面的疾病的话，那这个时候很可能就突然间就中风了。 Nah, kalau mungkin dia ada masalah dengan saluran darahnya, dengan kemarahan seperti ini yang udah naik tinggi, naik darah, pasti bakalan bisa stroke. 那很多人也因为受到的刺激，然后心肌梗塞，就这样子走了。 Nah, mungkin orang-orang yang tadinya kita nggak tahu, tapi karena hal ini terjadi, akhirnya langsung goodbye. 你还有没有听说过？有些人，好比如果是说，隔壁谁谁谁谁的他的女儿突然间发生的事情失踪了，然后他的爸爸不能吃也不能喝也不能睡。 Nah, mungkin kita dengar siapa-siapa gitu anak perempuannya menghilang gitu, yang menyebabkan papanya akhirnya nggak bisa makan, nggak bisa tidur. 这个老爸就突然间在一夜之间，他的头发就全部变成白色的了。 Akhirnya papa ini dalam semalam rambutnya jadi putih semuanya. 因为我们发脾气，或者是我们心里面有怒气的时候，我们的血液的浓度跟我们血液所分泌的激素是完全不同的。 Nah, karena ketika kita marah, itu kekentalan darah kita dan metabolisme darah kita ini akan berubah. 科学上面已经证明了，我们在发脾气的时候，我们身体里面会分泌一种激素，这个激素的毒，听好哦，可以毒死一只狗的。 Nah, para ahli, para pakar itu telah meneliti dan menyatakan bahwa ketika kita marah, itu sangat marah, maka tubuh kita itu akan mengeluarkan satu enzim. Nah, enzim ini jenisnya racun ya, bahkan boleh dibilang racun ini bisa bikin mati anjing. 哇，太毒了吧！ Beracun banget ya. 小心哦，不要毒死自己了。 Hati-hati ya, jangan sampai racunin diri sendiri. 这个中国人也是常常有句话说“百病生于气也”。 Nah, orang Tionghoa sering istilahnya begini, ratusan penyakit itu berasal dari karena gara-gara emosi. 爱生气的人呢、是很难长寿，也很容易生病的。 Orang yang suka marah-marah itu tidak bisa panjang umur, gampang sakit. 有人说病由心生，生病是由心里面生出来的。 Nah, ada istilah lagi yaitu asal dari penyakit adalah dari hati. Jadi karena hatinya kenapa jadi keluar jadi penyakit. 要健康，要长寿，就不要生气。 Kalau mau umur panjang dan sehat, jangan suka marah-marah.
好，我们最后看一看我们怎么样来处理呀。Oke, mari kita lihat gimana kita membereskannya. 第一个，你必须要有一个愿意的心。 Pertama, Anda harus punya hati yang bersedia. 当我们愿意的时候，我们就把自己，不要当自己情绪的主人，我们把我们的情绪交给神。 Nah, maksudnya apa di sini? Yaitu ketika kita bersedia, artinya bahwa ketika kita marah, itu kita bersedia untuk menyerahkan emosi ini kepada Tuhan. Pada kita berasa marah. 当圣灵光照我们的时候，我们就很坦然的把这些受伤的感觉交给耶稣。 Lalu ketika Roh Kudus menerangi kita apa sebabnya, kenapa kita luka, maka kita serahkan luka ini kepada Yesus. 好，后面的组长们都要听清楚哦。等一下，我们要帮助我们的组员们处理他们的怒气，所以把它记下来。 Nah, berikut ini selanjutnya para ketua tim tolong diperhatikan yang akan melayani karena kita nanti habis ini akan membantu yang dilayani untuk membereskannya. Boleh 第一 dicatat. 个，我们必须要选择饶恕这些伤害你的人，或者也要选择饶恕自己。 Nah, prosesnya begini. Pertama, kita harus bersedia untuk mengampuni orang yang melukai kita atau kita bantu orangnya untuk mengampuni orang yang melukai dia. 然后切断不合神心意的连结， Selanjutnya, putuskan segala pertalian yang tidak berkenan kepada Tuhan. 要奉主耶稣基督的名赶走这些怒气的灵。 Lalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, usir semua roh kemarahan ini. 让耶稣的爱、耶稣的怜悯，更多的充满我们的生命。 Lalu minta kasih Yesus, belas kasihan Yesus penuhi kehidupan kita. 求耶稣的宝血再次的来充满我们，洁净我们。 Mohon untuk darah Yesus sekali lagi kuduskan kita, bersihkan kita. 用神的怜悯来代替每一颗受伤的心。 Dan minta belas kasihan Tuhan diberikan kepada kita untuk menggantikan luka yang ada dalam hati kita. 把怒气化为怜悯的力量。 Dan biarlah amarah itu dibalik atau digantikan atau dijadikan sebagai kekuatan belas kasihan. 我们相信耶稣能够。 Kita percaya Tuhan Yesus sanggup. 好，我们接下来请 Carol 跟索纳蒂来告诉我们，如果当我们正要发脾气的时候，我们可以怎么做？ Nah, mari kita selanjutnya kita serahkan pada Carol dan Asun untuk bagikan bagaimana kalau rasa marah itu tiba-tiba timbul dalam diri kita. Amen。好， Carol， 感谢主， Silakan. 谢谢郑杰， Baiklah, terima kasih Bu Debbie. 哈利路亚！现在我们要学习方法，来帮助我们在发脾气前能够控制自己。 Baiklah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara untuk kita mengontrol amarah kita saat amarah kita itu datang. 阿妹，想知道吗？感谢主。好，你知道吗？生气想动手的话，然后摔东西前需要多少的时间才能够平息我们的怒气呢？ Tahukah Anda saat kita marah, kita cenderung mendorong untuk menggerakkan tangan atau melempar-lempar barang. Nah, untuk meredakan amarah itu, kita perlu waktu berapa lama? 我们猜一猜，第一30秒，第二1分钟，第三6秒。 Nah, coba pilih ya. Satu 30 detik, yang kedua 1 menit, yang ketiga 6 detik. 答案就是6秒，很快哦。 Nah, jawabannya adalah 6 detik. Cepet ya. 科学研究我们大脑的运作，我们是有可能压抑怒气的，可以避免做出不适当的举动。
Berdasarkan penelitian ilmiah, kerja otak dapat berfungsi untuk meredam amarah kita, menghindarkan kita dari terburu-buru melakukan tindakan yang tidak pantas. 好，让我们来学习用下面的方法帮助我们，至少在发脾气前能够控制自己。 Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari cara-cara ini untuk mengontrol amarah kita saat amarah kita timbul. 好，想发脾气的时候，请跟我这样做。 Baiklah, saat kita marah, mari ikuti langkah-langkah yang akan saya. 预备咯，第一的方法， Siap-siap ya, cara yang pertama adalah 我们从1数到10，要慢慢的数哦。 cara yang pertama adalah kita berhitung secara perlahan-lahan dari angka 1 sampai angka 10. 就是心里面一直数1、2、3、4到10。 Di dalam hati kita menghitung secara pelan-pelan 1, 2, 3, sampai 10. 专家建议我们怒气快要爆发的时候，要从1数到10。 Ahli yang berpengalaman menganjurkan pada saat amarah kita mau meledak, berhitunglah dari angka 1 sampai angka 10. 如果我们非常非常生气呢，就一直数下去吧，可以数到100。 Tapi kalau amarah kita sangat marah, kita dianjurkan untuk menghitung dari 1 sampai 100. 最主要的原因就是使我们的时间有于注意力的转移。当我们注意力忙着，当我们心里面忙着数数的时候，我们的注意力就暂时的被转移了。 Jadi alasan utama dari cara ini adalah untuk mengalihkan fokus dan waktu kita. Saat kita menghitung di dalam hati, amarah kita akan teralihkan sepenuhnya. 阿妹，就慢慢的数哦。好，现在第二， Baiklah, sekarang adalah langkah yang kedua. 深呼吸，慢慢的吐出去，吐气。 Tarik napas perlahan-lahan, lalu hembuskan keluar juga perlahan-lahan. 深深的呼吸，就慢慢的吐气，会做吧？ Tarik napas dalam-dalam, lalu keluarkan secara perlahan-lahan. 我们是将空气吸到腹部深处，再吐出来。 Nah, kita menghembuskan napas ini harus sampai ke bagian perut, lalu dibuang keluar dari. Itu berarti ini napas perut ya. 如果我们只是把空气吸到胸腔，不会使我们可以放松的。 Nah, kalau kita dengan bernapas biasa, bernapas sampai paru-paru aja, ini tidak akan membuat kita rileks. 就是要深呼吸 ，OK？ Jadi tarik napas dalam-dalam. 那么当我们深呼吸的时候，同样的告诉自己放松，放松。 Jadi pada saat kita menarik napas secara perlahan-lahan itu sama aja memberitahukan tubuh kita untuk relax. 就是一边吸气，将耶稣吸进来，平安吸进来。 Jadi saat kita bernapas, seolah-olah kita membayangkan Tuhan Yesus masuk ke dalam tubuh kita, damai masuk ke dalam tubuh kita. 然后吐气，将怒气吐出去。 Lalu saat kita mengeluarkan napas, kita membayangkan adalah amarah kita keluar bersamaan dengan kita menghembuskan nafas. 这样可以反复做很多次。 Dan hal ini bisa kita lakukan beberapa kali. 我相信大家都会做的。阿门。 Percaya pasti semua dapat melakukannya. Amin. 阿门。现在第三个方式，最好的就是离开现场。 Baiklah, sekarang adalah cara yang ketiga. Cara yang paling baik, yaitu meninggalkan
tempat, meninggalkan lokasi saat kita marah-marah. 你可以告诉对方，我们是不是等一下再谈？ Pada saat itu kita dapat memberitahukan kepada lawan yang kita marah, boleh nggak nanti kita bahas ini nanti saja. 可以利用这个时间去散步啊，去走走。 Nah, kita juga dapat gunakan waktu ini untuk sementara jalan-jalan dan sambil menenangkan diri kita kembali. 让自己可以冷静下来，反正要暂时的离开生气的现场。 Dan sambil menunggu menenangkan diri kita, dan untuk sementara waktu amarah kita pun akan teralihkan. 然后去做我们喜欢做的事情，比如说看花呀，去看看你的狗啊、猫啊，反正就是我们喜欢做的事情。 Atau boleh juga lakukan hal-hal yang kita sukai, seperti mendengarkan musik atau bermain dengan hewan peliharaan kita. Pokoknya lakukan hal-hal yang kita sukai. 然后再去面对让你生气的事情，让你生气的人或者事物，您可能就会有新的想法了。 Lalu setelah itu, setelah kita lakukan ini semua, saat kita menghadapi hal atau orang yang kita marahi, kita pasti sudah mendapatkan cara pandang yang baru. Amin。好，现在第4个方式， Baiklah, sekarang adalah cara yang keempat, 以回应代替反应， gantikan tindakan reaktif dengan tindakan responsif, 就是让自己能够冷静下来。 yaitu dengan cara membuat diri kita rileks. 在彼得前书第4章7节下半段，你们要谨慎，知守警醒祷告。 Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7b, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 这样我们可以好好的思考，要怎么样去回应让你愤怒的事情。 Dengan cara ini, kita dapat mempertimbangkan baik-baik bagaimana cara meresponi amarah kita. 回避用发泄情绪的方式去做出反应更有帮助。 Nah, hal ini akan lebih baik daripada dengan cara melampiaskan emosi kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak pantas. 感谢主。现在第5个方式， Puji Tuhan, sekarang kita masuk ke dalam langkah yang kelima. 不要压抑哦，不要压抑。 Jangan memendam emosi kita. Jangan memendam emosi kita. 当我们生气的时候，不要压抑自己，不然会内伤的。像刚才珍姐所说的， Saat kita sedang marah, kita jangan menekan emosi kita, karena akan menyebabkan luka batin, seperti yang sudah Ibu Debbie katakan tadi di awal. 也不要否认自己，用愤怒的方式的方法去发泄情绪。 Dan juga jangan menyangkal diri bahwa Anda menggunakan metode marah untuk melampiaskan emosi Anda, yang membuat kemarahan semakin menjadi-jadi dan tidak dapat diredam lagi. 这样只会让愤怒火上加油，并没有办法让我们的情绪很平息的。 Sehingga kemarahan kita semakin menjadi-jadi dan tidak dapat diredam lagi. 而且发泄愤怒也不能成为你伤害别人的借口。 Dan juga jangan jadikan alasan pelampiasan kemarahan ini untuk menjadi alasan melukai orang lain. 还有说话就是直接说话这样子，也不等于你可以伤害别人。 Dan juga hati-hati dalam perkataan kita, jangan sampai kita melukai orang lain. 好，将你的感觉、你的情绪通通写下来。 Dan juga boleh ungkapkan apa yang Anda rasakan, lalu kemudian menuliskannya. 或者和上帝爸爸说， Atau juga bisa berbicara kepada Allah Bapa kita. 当然也可以
跟你的好朋友去分享。 Dan juga tentu saja kita dapat mencari teman atau sahabat kita untuk ngobrol atau berbagi perasaan. 这些都是解决的方法。 Nah, semua ini adalah cara-cara untuk mengendalikan amarah kita. 在以弗所书第4章26节，生气却不要犯罪。 Seperti yang dikatakan di Efesus 4 ayat 26b, ayat 4:26, apabila kamu marah, janganlah sampai kamu berbuat dosa. 所以下次当我们快要发脾气的时候，不要忘记今天的教导，今天的课程。 Jadi pada saat kita akan marah, jangan lupa cara-cara ini, jangan lupa ajaran yang kita belajari hari ini. 好，现在我们就要分组了，请蒂莫帮我们去分组，我们要为大家祷告。 Baiklah, sekarang kita akan membagi kelas. Kita persiapkan. 好，我们15分钟，题目15分钟。 Oke, kita akan bagi kelas. Waktu kita 15 menit, saya langsung tolong nyalakan kamera dan juga suaranya ya. 我们有15分钟的时间要服侍，请大家每一个人都开视频，还有你的声音。如果你的服侍时间不够的话，那么你可以先跟还没有关之前的话，你就不要出来，没关系。我们出来的人，我们准时祷告结束。如果你要服侍，可以继续服侍下去。 Oke, kalau waktunya masih kurang dan masih belum selesai, lanjutin aja nggak apa-apa. Jangan khawatir. Nanti kita yang sudah kita akan doa selesai duluan. Anda boleh silakan bereskan pelayanan Anda. 我们的组长都是很有经验的，你就放心把它交给 dan tenang saja, semua ketua tim yang melayani sudah terlatih. Jadi jangan khawatir. Amin. Amin. Oke, bentar kita mau masuk. Ya. Oke, sekarang saya langsung buka ya. 好，我们结束祷告吧。 Oke, kita Yesus takau. Oke, Tuhan Yesus terima kasih untuk malam ini, untuk di mana Engkau telah melepaskan anak-anak-Mu semua dari segala amarah, dari segala emosi, dan kami percaya Tuhan, hidup kami akan lebih baik lagi Tuhan. Oh, ada kuasa pengampunan yang Kau beri kepada kami, lepaskan. Setiap orang yang pernah menyakiti kami sudah dilepaskan malam ini. Amen. Semua. Tuhan, Amen. umat-Mu semua sudah merdeka. Yes. Tuhan, Amen. hidup kami semua penuh dengan sukacita. Amen. Damai, sejahtera dari Tuhan saat ini memenuhi anak-anak-Mu satu persatu. Damai. Di dalam hati mereka ada damai. Dan setiap apa yang muncul di kemudian hari, di setiap untuk membuat kami marah, tapi kami percaya ada kasih Tuhan yang memenuhi kami, sehingga kami oleh kasih untuk memenangkan setiap amarah. Kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk kami mengalahkan setiap Tuhan. Oh, setiap siasat-siasat dari musuh. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu, berkati semua anak-Mu satu persatu. Sukacitamu, damai sejahtera, dan Tuhan kemenangan demi kemenangan yang terus Kau beri kepada kami. Kami menang dari segala amarah. Kami menang dari segala emosi. Kami menang dari segala siasat dari si jahat. Kami menang karena bersama dengan Yesus. Terima kasih. Terus urapi anak-anak-Mu. Terima kasih. Amen. Berkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tutup bungkus semua anak-Mu dengan kuasa darah Yesus. Engkau utus malaikat perang yang menjaga setiap rumah-rumah, setiap anak-anak-Mu. Sehingga mereka semua dilindungi oleh Tuhan. Oh Amen. Tuhan, dibela oleh Tuhan. Dan diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur.
Haleluya. Iya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Bye-bye semua. Makasih. Bye. Bye-bye. Makasih, Pak Makasih Pak Johan.